Kita bukan hidup nak prejudis kat orang. Kita nak pergi supaya orang tak prejudis kat kita. Saya ni besarkan dengan zaman remaja ni nak pergi minta kerja kan. Walaupun saya sampai bekerja, sampai jadi CEO, sampai hidup pernah berjaya ada pemandu, saya habis pun senior vice president stesen televisyen, sampailah quite sukses lah hidup saya. Tapi saya membesar dengan keadaan saya keluarga miskin. Kita bukan hidup nak prejudis kat orang. Kita nak pergi supaya orang tak prejudis kat kita. Saya ni besarkan dengan zaman remaja ni nak pergi minta kerja kan. Kadang-kadang bila saya tahu keluarga saya tak cukup wang. Dan kebetulan saya tengok rumah orang kaya-kaya tu musim mangga, orang belum balut mangga. Dulu orang kaya dia tanam mangga, mereka ada ruang halaman yang luas. Ada mangga. Bila mangga tumbuh dulu orang ada kepercayaan bungkus dengan surat khabar supaya mangga tu tak rosak. Jadi saya hidup dengan keadaan nak kena yakinkan tuan-tuan rumah ni. Ketuk-ketuk pintu kan, saya ingat lagi lah ada satu orang baik nama dia Syarifah Rogaya. Saya kata, Mak Tungku nak balut pokok buah mangga tak? Masuk lah. Saya pun balut. Dari dapat 7 posin, 8 posin kan orang bagi RM1. Terus saya jalan lagi. Daripada rumah saya di Pumpung tu kadang-kadang saya jalan almost 2 batu sampai ke Taman Malaysia. Jadi setiap kali saya nak ketuk pintu rumah, kita tak kenal orang tu san. Berarti kita berada dalam keadaan harus membuat orang tu memiliki persepsi yang baik terhadap kita. Jadi dalam hidup saya tak sempat nak ada persepsi orang tu jahat ataupun orang tu baik. Sebab saya sentiasa terpaksa melatih diri saya supaya orang melihat saya ni sebagai sangat perlukan duit dan duit ni sangat perlu untuk keluarga saya. Jadi kalau orang tanya saya tu, saya kata susahlah kalau saya nak bagi tahu tip. Sebab saya tak belajar daripada ilmu tasawuf. Masa saya darjah 5, saya dah jadi ball picker tenis setiap hari Sabtu untuk dapat RM1 di kelab golf di Raja Kedah. Kelab golf di Raja Kedah tu dulu ada lumba kuda, sekarang dah tak ada. Orang main golf. Luar tu dia ada gelangan tenis. Jadi kita nak jadi ball picker tenis ni, kita kena pergi daftar lah. Bukan daftar lah, budak kampung kita bagi tahu kan. Jadi setiap kali kita pergi ni, cikgu-cikgu yang main tenis, government officer yang main tenis, orang-orang berada yang main tenis ni, dia tengok, kita berdiri je Son. Kita berdiri kat tepi tu. Dia akan panggil. 2 orang lah. Dulu tak ramai. Kita jaga kutip bola belah sini. Seorang lagi kutip bola belah sana. Jadi bila kita baris dah lah panas Son. Kita nak bagi tahu kata ni 6-7 orang kan. Satu court nak pakai 2 orang kan. Kalau nasib baik, semua court main cantik lah. Semua orang akan dapat kerja. Kalau kita ada 6 orang budak kampung saya pergi kan. Mencuba nasib. Kadang-kadang court buka 2. Jadi kita sentiasa hidup dengan buat orang melihat kita dalam persepsi yang baik. Jadi sejak tu saya tak pernah lah. Semalam dalam live TikTok tiap kali kalau saya pergi ke jalanan, orang tanya soalan tu, saya tak boleh nak jawab. Because kalau mereka pergi berguru pada guru-guru agama, mungkinlah guru agama boleh mengajar. Kan, tasawuf. Tapi saya ni belajar daripada kehidupan saya sendiri. Jadi saya tak ada apa. Rasa apa-apa. Sampai sekarang pun kalau tanya saya, apakah tempat yang paling saya seronok untuk habiskan waktu? Walaupun saya ada boleh minum kopi dengan kawan-kawan saya. Daripada Tan Sri sampai Datuk-Datuk. Kawan-kawan saya yang kaya raya lah. 26 tahun saya dalam media ni. Saya akan mengata tempat terbaik adalah Still Coket. Macam semalam kita buat kenduri durian. Saya teringin nak makan durian. Tapi kalau saya beli durian dekat studio saya ni, saya kena memujuk orang untuk makan. Durian mean nothing. Sebab semua orang mampu makan durian. Lepas tu, dan bila saya sebut makan durian, semua orang rasa macam, ya, makan durian. So, what? Jadi, saya akan teringat coket ni kalau saya pergi, beli 50 kg, berarti satu bakul. Dia adalah satu bonus lah untuk orang tepi jalan ni. Jalanan makan durian. Dan saya tak beli durian grade pecah-pecah. Saya akan beli grade bakul. Saya pergi dan belanja. Jadi saya rasa pergi makan di situ, walaupun saya makan 2-3 ulas. Saya umur dah 57 tahun. Cuma teringin nak makan. Tapi bila kita tengok kanak-kanak, ibu-ibu, warga tua, makcik-makcik ni makan dengan penuh semangat. Dia menyebabkan kita menikmati durian tu sama macam kita miskin tu. Waktu saya miskin dulu kan, bapak saya beli durian tu. Saya makan durian yang pertama adalah ketika berusia 11 tahun. Ada dalam cerpen saya. Musim durian 1979. Itu kali pertama bapak saya mampu beli durian. Sebelum tu durian ni bau je.
Saya cuma tahu bau durian. Umur 11 tahun, Ustaz. Itu pun 11 tahun tu bapak saya mampu beli kerana engineer dia panggil bapak saya ni. Dulu ketua, bapak saya kerja dengan Mada kan. Engineer tu panggil bapak saya. Dia niat nak buat kenduri. Dia suruh bapak saya beli durian. Sebab dia pun tahulah pekerja-pekerja bawahan ni tak mampu beli durian. Jadi dengan makan semalam tu, saya tahu harga durian tu dan nikmat durian tu. Bila pergi coket, kanak-kanak ni semua kan. Lillahi ta'ala, semalam seulas pun saya tak makan. Sebab kita dah belanja durian, saya live. Saya live kan, live pusing lah cerita tentang coket, dadah, macam mana bila Tan Sri Rahim Noor datang membangunkan semula lorong Haji Taib dengan memusnahkan pengedaran dadah, pelacuran terbuka dan jenayah. Patah-patah balik dia orang simpan lah dekat saya 2 biji. Tapi pada masa yang sama ada 2 budak lagi belum makan. Budak tu baru turun kan. Jadi makcik tu tak lama, tinggal 2 je untuk Abang Zainal. Kau tunggulah nanti makan dengan Abang Zainal. Bila saya sampai 2 budak cepat-cepat datang. Dia kata kita orang tak dapat makan lagi, kena tunggu atuk. Sebab budak-budak panggil saya dekat sana atuk. Saya terbuka makan je. Saya tak sampai hati pula nak makan sebab 2 biji untuk 2 kanak-kanak. Pun duduklah berbual-bual dengan makcik tu apa semua. Itu pasal makan. Maksudnya banyak benda yang kita nikmati. Kita tak sebut kita makan je tak ada nikmat. Kita makan kerana lapar dan kita makan kerana hidup kita makan. Tapi nak dapat nikmat makan tu kita kena turun ke coket. Sebab kita akan dapat lihat beginilah orang meraihkan rezeki yang nama dia durian. Saya dah fikir kata kerana itu keperluan hidup. Tapi saya fikir kata kalau kita kembali ke jalanan, itu tujuan hidup. Tujuan hidup kita ni kasih sayang. Tujuan hidup kita ni memberi ruang kepada orang lain. Sebahagian yang kita ada, tak semua milik kita. Lama-lama kita faham. Yang kita kejar ni adalah keperluan hidup. Tapi kadang-kadang kita terlupa apa tujuan hidup. Sebab dalam keperluan hidup ni tak banyak kasih sayang. Sebab dia penuh dengan persaingan, dia penuh dengan perlumbaan. Dan kita kena menyertainya kerana sistem telah membinanya begitu. Tapi bila sampai umur kita meningkat, kita sedar. Kata akhirnya, whether menjadi profesional dan menjadi manusia ni, ada one yang penting.